Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terlebih dahulu, sekalon apresiasi barisan intelektual kehakiman yang berbisi, para cendekiawan yang disanjungi, seterusnya sidang pendengar yang dikasihi, tetap di hati. Terima kasih diucapkan buat anda yang sudi melapangkan masa. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam, ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi mauduk pidato saya. Institusi Raja, pelindung agama Islam, adat dan budaya Melayu. Begitulah tajuk yang cukup besar untuk saya kongsikan kepada anda semua. Izinkan saya mentakrifkan tajuk saya pada hari ini. Hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, institusi bermaksud organisasi, sementara raja pula membawa maksud pemerintah. Pelindung didefinisikan sebagai melindungi sesuatu dari perkara yang mendatangkan keburukan. Ringkasnya, jika digabungkan, maka membawa kepada institusi raja ialah organisasi yang bertanggung jawab melindungi agama Islam, adat dan budaya dari perkara yang tidak diingini. Warga dewan yang penuh santun. Pertama, institusi raja umpama payung negara, memberi naungan secara saksama kepada setiap warganya tanpa mengira kaum atau agama. Sebagai ketua agama Islam dan pelindung adat dan budaya orang Melayu, institusi raja bertanggung jawab untuk memelihara kesucian Islam supaya tidak tercemar. Bermula dari keturunan Melayu Melaka, Islam telah diangkat sebagai agama rasmi oleh Sultan Muzaffar Shah, Raja berkaliber. Justeru, pada hari ini, kesudian Raja dan Sultan mencemar duli untuk turut serta solat berjemaah bersama rakyat jelata mampu mengukuhkan perpaduan. Maka, ini jelas menunjukkan bahawa institusi Raja berperanan besar dalam membangunkan Islam selaras dengan kemajuan negara. Benarlah kata Imam Al-Ghazali, Raja dan rakyat umpama pokok dan akar. Institusi Raja Melayu telah lama berakar subur di bumi ini. Institusi pemerintahan yang lengkap tersusun lagi teratur. Raja berperintah silih berganti, tetapi setiap kerajaan baru berupaya meneruskan tradisi, mengekalkan identiti bangsa. Kesultanan Melayu itu ialah satu manifestasi, satu lambang keagungan, tamadun bangsa dan berkembang subur di bumi ini. Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya. Jikalau tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Demikianlah raja-raja itu dengan segala rakyatnya. Petikan catatan Tun Sri Lanang dalam Senalan Ar-Salati. Sidang hadirin yang cinta akan raja. Kedaulatan institusi raja sejak zaman berzaman berupaya memupuk perpaduan bersumberkan kebijaksanaan. Raja menggabungkan 3 elemen utama yang menjadi tonggak Kesultanan Melayu, iaitu Islam, adat dan budaya, lalu dijelmakan kepada tenaga penyatuan yang amat dinamik. Islam, adat dan budaya merupakan serapah sakti dalam menggariskan tata negara sosial dan sivil hingga berjaya mendaulatkan pemerintahan Raja Melayu serta berperanan sebagai perekat sosial terselindung, berupaya menyatu padukan warga dan betapa dalam budaya kerajaan Kesultanan Melayu. 3 elemen utama tersebut berjaya disepadukan, berperanan sebagai instrumen berkesan, membendung sebarang kemungkinan yang boleh mencetuskan persengketaan. Pragmatik dewa sekalian, Islam mempengaruhi dan mencorakkan pendekatan pemerintahan Raja Melayu, beralih dari pemerintahan berpaksikan individu kepada pemerintahan berpaksikan undang-undang. Islam telah mencorakkan sistem semak dan imbang terhadap kuasa raja, memastikan raja bersikap adil, insaf akan sumber kuasa yang dipinjamkan dari ilahi dan perlu menyempurnakan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah, berpandukan Al-Quran, bersandarkan sunnah Rasul. Tuntutan agama Islam amat ketara dalam deskripsi Raja Melayu. Islam berperanan sebagai kompas panduan kepada pembentukan moral dan jati diri, lalu ditempatkan di peringkat teratas dalam kehidupan raja. Negara Malaysia berpaksikan kepada agama Islam sebagai agama rasmi dalam persekutuan negara.
institusi raja bertindak sebagai pelindung kepada agama Islam sekiranya kesucian agama Islam dicarikan dengan perkara-perkara yang mencemarkan kesuciannya. Raja sebagai perisai yang akan memastikan segala kesucian agama Islam tidak akan dirosakkan oleh anasir yang terkadang sengaja mencari sesuatu untuk dipertikaikan. Sidang saksi bermisi saudara dan saudari. Adat menurut Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turut-temurun. Paradigma budaya bangsa disandarkan kepada adat dan budaya, dan adat pula bersendirikan hukum. Hukum bersendirikan kitab Allah, iaitu kitab Allah. Raja Melayu meskipun berada di puncak atas, mereka melaksanakan pemerintahan berlandaskan undang-undang yang menjadi teras keadilan. Undang-undang dikuatkuasakan secara saksama, secara adil, secara telus tanpa memilih kasih, lalu meningkatkan integriti pemerintahan raja. Integriti adalah akar yang menentukan darjat daulat seseorang raja, kebesaran dan kemuliaan sesebuah takhta, keagungan dan kehebatan sesebuah kerajaan. Masyarakat Melayu khususnya mempunyai pelbagai jenis adat yang telah menjadi resam turut-temurun nenek moyang dahulu. Adat yang sebenar adat yang diadatkan, adat istiadat dan adat resam. Adat istiadat ialah ritual-ritual yang mengiringi sesuatu majlis yang dianggap rasmi. Contoh, adat cukur jambul, adat berkahwin, adat berkhatan, adat pertambalan raja dan sebagainya. Adat resam merangkumi kebiasaan atau kelaziman manusia daripada segi perbuatan, berpakaian, makan, menghias diri dan sebagainya. Contohnya, terlompong sewaktu menonton televisyen, menggaruk kepala apabila tidak faham, tersengih-sengih apabila berasa malu, memakai kain pelikat di rumah pada waktu malam dan sebagainya. Itulah jenis-jenis adat yang wujud dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu sebenarnya kaya dengan adat dan budaya. Cuma adat-adat ini semakin dilupakan, terutamanya orang muda, oleh kerana lupa jati diri sebagai orang Melayu, memandangkan sudah terhasut dengan kehidupan moden. Adat-adat ini perlu dijaga supaya tidak terus hilang di telan zaman sampai bila-bila. Adat dan budaya inilah yang dipegang secara turun-temurun, dan institusi raja lazimnya di setiap negeri berperanan dalam melindungi adat ini selagi tidak ada perkara yang bertentangan dengan hukum syarak dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Tuntasnya, raja dan rakyat umpama aur dan tebing. Kestabilan negara terletak kepada kekuatan raja dan rakyat yang sanggup berjuang dan melindungi agama Islam, adat serta budaya bagi memastikan keamanan dan keharmonian negara. Hadirin sekalian, raja dan rakyat berpisah tiada, masalah rakyat dikongsi bersama. Rakyat memartabatkan institusi raja, raja dan rakyat berasa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.